Didik TV KPM. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Ustazah, bila saya dengar je lagu ni Ustazah, saya terfikir juga, ada ke sebenarnya kehidupan kita bila kita dah meninggal dunia nanti Ustazah? Ya, pasti ada, Aiman. Pasti ada kehidupan kita selepas kita meninggal dunia nanti. Jadi kita boleh teruskan, Aiman? Silakan Ustazah. Seterusnya kita terus kepada kehidupan di dunia dan juga alam barzakh. Okey. Yang pertama kita tengok dulu di dalam kehidupan dunia ni ada ganjaran pahala dan juga dosa berdasarkan amalan yang kita buat. Kita tengok yang pertama ialah pahala, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita buat baik kan, kita memberi nasihat kepada orang, melakukan solat, berpuasa sunat contohnya. Jadi kita akan dapatlah ganjaran pahala. Allah akan bagi pahala kepada kita berdasarkan firman Allah surah Ali Imran ayat 148. Ustazah nak minta salah seorang murid dalam talian untuk membacakan dalil ini. Silakan. Siapa nak baca? Alright. Ya, Auni, silakan Auni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, maka Allah memberikan mereka pahala dunia dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, dan Allah sentiasa mengasihi orang yang berbuat kebaikan. Okay, terima kasih Auni atas bacaan ayat dan juga terjemahan tadi. Jadi daripada ayat tersebut jelas kepada kita bahawa adanya ganjaran pahala yang mana Allah akan bagi kepada setiap perbuatan yang kita buat dan Allah akan balas di akhirat nanti. Okay, seterusnya, selain daripada pahala ada juga konsep dosa. Jadi dosa ni ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melanggar larangannya. Contohlah Allah melarang kita untuk berbuat jahat kepada orang kan. Allah larang daripada kita mencuri ke, merompak. Lepas tu dia buat juga. Jadi dia dapatlah dosa. Jadi apa-apa sahaja larangan Allah yang kita buat akan mendapat dosa. Ini kita boleh tengok dalam dalil daripada surah Ali Imran ayat yang ke-11. Jadi Ustazah nak minta seorang lagi murid dalam talian untuk membacakan dalil surah Ali Imran ayat 11. Okey, siapa nak baca? Silakan. Saya nak baca Ustazah. Ya, dipersilakan Masya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Wallahu syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka menistakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah Maha berat azab siksaannya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Marsha. Daripada ayat yang dibacakan oleh Marsha tadi jelas bila kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi dosa dan dosa itu pun akan dibalas di akhirat nanti. Dan untuk kehidupan di dunia ni juga, bila sampai satu masa kan kita hidup, kita dah buat banyak kebaikan, lepas tu mungkin kadang-kadang kita buat juga kejahatan kan, lepas tu kita bertaubat kepada Allah, dan sampai satu masa Allah akan bagi kita kematian, dan setiap orang pasti akan merasa kematian ini, dan bila sampai detik itu Allah tidak akan lambatkan ataupun Allah tidak akan cepatkan walaupun sesaat kematian tersebut. Jadi apakah maksud kematian? Kematian adalah perpisahan antara roh dengan jasad. Kita setiap manusia ada jasad, yang kita nampak ni adalah jasad, roh kita tak nampak kan Aiman? Kita tak nampak roh. Jadi bila berpisahnya roh daripada jasad buat selama-lamanya, maka itulah yang dinamakan sebagai kematian. Roh tak akan masuk lagi ke dalam badan kita. Jadi itu kematian. Ini kematian ni kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Jadi semua kita akan merasai
mati. Setiap orang pasti akan merasai mati. Okey, jadi bila berlakunya kematian, terpisahnya roh daripada jasad, kita dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Okey, dan seterusnya bila berlakunya kematian ini, apa pula macam yang Aiman tanya awal tadi kan? Kat mana pula lepas tu kita? Nak pergi mana pula? Ya. Okey, jadi kalau kita tengok di hadapan ni Aiman, Ya, Ustazah. Ada 2 bola. Ya. Ada bola, satu berwarna hijau, satu berwarna biru. Dan Aiman boleh baca tak apa yang ada dekat tulisan dekat bola tu? Okey, dekat bola ni Ustazah, yang belah kanan saya adalah alam dunia. Ya, Yang betul. sedang kita duduk ni kan. Dan yang kedua belah kiri ni saya ni, alamak, alam barzah. Ya. Yang hijau alam dunia, yang biru adalah alam barzah. Jadi sebenarnya Ustazah ada buat carta juga tu Aiman. Ya, Boleh tak Ustazah. Aiman tolong tunjuk sikit? Baik. Okey, jadi alam dunia tadi Ustazah dah terangkan, kita ada konsep pahala, kita ada dosa. Jadi semua tu kita akan melakukan sepanjang kita di dunia, dan sampai satu masa Allah akan hadirkan kematian kepada kita, dan pada waktu itulah kita akan berpindah alam. Bila bila roh keluar daripada jasad kita, kita akan berpindah ke alam di bawah itu, iaitu alam barzah. Daripada alam barzah ni, kadang bila disebut alam barzah, kita selalu dengar yang menakutkan. Contohnya ada binatang berbisa kan, gelap, sempit. Sebenarnya alam barzah ni ada 2. Dia ada di bawahnya, dia ada taman syurga untuk orang yang banyak melakukan kebaikan, dan yang satu lagi adalah lubang neraka bagi orang yang banyak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi alam barzah ni dia adalah satu alam yang mana roh yang telah meninggal dunia akan hidup di dalam alam itulah. Jadi dia adalah alam yang berbeza. Jadi sebab tu Ustazah sediakan 2 bola tu kan, nak menunjukkan dia alam yang berbeza. Dia bukan alam dunia kita, dia adalah alam yang lain, dan kita tak tahulah sebab kita belum meninggal kan. Jadi roh kita tak tahu macam mana keadaan di alam barzah tersebut. Okey, jadi alam barzah adalah tempat kehidupan roh-roh bagi mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi jasad seseorang bila kita meninggal Kak Aiman, kita akan dikebumikan kan? Betul, Ustazah. Iaitu jasad kita sahaja. Jasad sahaja yang akan duduk di dalam kubur tu. Jadi roh kita akan duduk di situlah bola yang warna biru tu kan, iaitu di alam barzah. Okay. Alam barzah ni kita kena tahulah dia bagi orang yang beriman akan ditempatkan di taman-taman syurga. Bagi yang melanggar perintah Allah akan diseksalah di dalam lubang neraka. Jadi alam barzah bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Ada yang cantik-cantik, yang indah-indah kan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan sepanjang kita di dunia. Alam barzah. Ustazah dah terang dah tadi situ kan. Yang ni secara jelas ni lagi, alam barzah adalah alam pemisah. Ada lagi selepas alam barzah, ada lagi satu lagi alam, iaitu sebab alam barzah ni dia alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Selepas berlaku kematian, roh manusia akan ditempatkan di alam barzah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ustazah nak minta seorang murid dalam talian untuk membacakan dalil ini, surah Al-Mu'minun ayat 100. Silakan. Saya Ustazah. Okey, dipersilakan Abang Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ya, sadaqallahul azim. Terjemahannya Ustazah minta seorang lagi untuk baca terjemahan. Silakan. Saya Ya, Saiful. Maksud dia supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Tidak, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh, iaitu alam kubur, sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Sadaqallahul azim. Jadi dinyatakan di dalam ayat ini, apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, roh akan ada di alam barzakh sehinggalah berlakunya hari dibangkitkan semula hari kiamat nantilah. Ya. Okey. Seterusnya, tanda-tanda kecil kiamat,
Yang pertama ialah kurang bilangan ulama, kejahilan berleluasa, tersebarnya perzinaan dan arak, banyak dibina bangunan pencakar langit. Okay, kalau kita tengok banyak tanda-tanda ni dah ada kan. Yang kelima, amanah dikhianati, banyak berlaku peperangan, negara Arab dipenuhi sungai dan taman menghijau sebab negara Arab ni kan dia gurun kan. Tapi bila ni antara tanda kecil kiamat lah, bila dipenuhi sungai dan taman menghijau, orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Dan itu tanda kecil. Seterusnya ada juga tanda besar kiamat, iaitu munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Bila tanda besar kiamat ni maksudnya dah dekat-dekat sangat dah akan berlaku kehancuran alam ataupun hari kiamat. Imam Al-Mahdi akan muncul. Imam Al-Mahdi adalah seorang manusia biasa yang akan dilahirkan pada akhir zaman untuk membawa umat manusia ke jalan kebenaran setelah manusia hidup dalam keadaan yang penuh dengan kesesatan. Dan Imam Al-Mahdi ini nama dia sama seperti nama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, dan Imam Al-Mahdi juga adalah daripada keturunan Ahlul Bait ataupun keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Dajjal ni adalah satu makhluk yang nak menyesatkan umat manusia, dan Allah bagi kelebihan kepada Dajjal ni, boleh menurunkan hujan, boleh menjadikan tumbuhan itu subur. Jadi orang yang beriman takkan ikut Dajjal ni. Yang orang yang tidak beriman yang akan ikut dia. Okay, yang ketiga, turunnya pula Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal dan memerintah dunia dengan aman. Okay, Nabi Isa alaihissalam Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat ke langit kan, ke langit dunia, dan di akhir zaman nanti Allah akan turunkan semula untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang keempat, keluar Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan. Dia adalah makhluk yang sentiasa melakukan kerosakan, dan Ya'juj Ma'juj ni diterangkan di dalam Al-Quran terletak di antara dua gunung, dan sebenarnya gunung itu dikelilingi oleh dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Okay, seterusnya matahari terbit daripada sebelah barat. Sekarang berada belah timur, bila terbit daripada sebelah barat dah tanda besar. Keluar Dabatul Ar, keluar asap itu Ad-Dukhan, berlaku gempa bumi di timur barat dan sebenarnya tanah Arab. Dan yang terakhir, keluar api dari Yaman yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan di Syam. Jadi itu tanda-tanda besar kiamat. Seterusnya daripada apa yang saya terangkan, saya nak buat sekali lagi kuis. Jadi Ustazah minta semua murid bersedia dengan pilihan kad jawapan A, B, C, D yang telah diberikan. Okay, soalan yang pertama, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mematuhi perintahnya ialah A, kematian, B, dosa, C, pahala, D, alam barzakh. Murid boleh angkat jawapan masing-masing sekarang. Okey, apa jawapannya? Silakan. Okay, ada yang jawab C. Semua jawab C. Okay, kita tengok. Okay, betul, jawapannya adalah C. Ganjaran adalah pahala. Okay, seterusnya satu lagi ya soalan. Soalan yang kedua, balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melanggar larangannya pula apa? A, kematian, B, dosa, C, pahala, D, alam barzakh. Okay, murid-murid boleh mengangkat jawapan. Nampaknya semua menjawab B, dan jawapannya ya betul Aiman. Okey, jawapannya baik, B, dosa. Kita nak bagi markah ke Ustazah? Ya, Aiman kena kita nak bagi markah. Baik, ya. saya akan tampakkan markah. Tapi sebelum tu Ustazah, di antara tanda kiamat yang Ustazah sebutkan tadi, ada yang mungkin dah dekat dengan kita Ustazah. Tapi persoalannya, apa persediaan kita? Kita nak berehat seketika Ustazah. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di DET TV KPM.